Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ingin melihat 8 ilmu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, yaitu dengan kita membaca secara khulasah satu bahagian daripada kitab beliau, yaitu Jawahirul Quran wa Duraruhu. Salah satu kitab Imam Al-Ghazali yang masyhur selain daripada kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kitab Jawahirul Quran. Jawahir merupakan jamak kepada kalimah jauharah. Jauharah iaitulah permata. Jawahir yakni permata-permata Al-Quran. Wa duraruhu jamak kepada durratun. Dan durrah iaitu mutiara. Mutiara-mutiara Al-Quran. Jadi kitab beliau ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengupas tentang isi Al-Quran. Isi Al-Quran dalam bahagian yang pertama, beliau menjelaskan bahawasanya isi Al-Quran ini ada 10, dan 8 daripadanya ada dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Fatihah. Hanya 2 saja yang tidak ada dalam surah Al-Fatihah, ada dalam surah-surah yang lain. Jadi sebelum kita melihat 8 ilmu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali yang ada dalam Quran, dalam surah Al-Fatihah, kita sebut dulu 10 ilmu yang menurut Imam Al-Ghazali, tak kala kita baca Al-Quran Al-Karim, kita tidak akan lari daripada yang 10 ini. Kita tidak akan lari daripada 10 isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, sebelum itu tuan-tuan sekalian, daripada 10 ini ada kategori pula. Dia sebut ada ilmu Al-Quran yang berada di at-tabaqatul ulia, tabaqah yang paling tinggi, ilmu yang berada pada tabaqah, iaitu peringkat yang paling tinggi, yang disebut dengan ilmu al-muhimmah, ilmu utama, ilmu as-sawabiq wal usul, ilmu yang mesti diutamakan, mesti didahulukan, dan yang merupakan ilmu usul, ilmu asas, dan diikuti dengan at-tabaqus sufla, tabaqah yang bawah daripada itu. Semuanya penting. Tidak ada dalam Quran ini ilmu yang boleh kita remehkan. Cuma dia bahaskan dari sudut keutamaan. Tabaqatus sufla iaitu al-mutammimah, ilmu pelengkap, ilmu yang melengkapi ilmu yang muhimmah tadi. Jadi ilmu yang berada dalam tabaqatul ulia ada 6. Ada 6 ilmu semua. Dan ilmu yang berada dalam tabaqatus sufla al-mutammimah ada 4 ilmu. Jadi 6 campur 4, 10 semua. Jadi ilmu yang berada dalam tabaqatul ulia, ilmu yang paling tinggi, yaitu yang pertamanya adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah.
ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ni pula ada 3. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama mengenal zat Allah. Yang kedua mengenal sifat-sifat Allah. Dan yang ketiganya mengenal af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, kejadian. Jadi kita agak asing lah sebut perbuatan Allah, tapi sebenarnya makhluk ini perbuatan Allah. Jadi tidak akan ada makhluk kalau bukan Allah yang buat. Jadi af'alullah ini adalah perbuatan Allah. Jadi kita ni perbuatan Allah, hasil daripada kejadian Allah, daripada iradah dan juga kudrah Allah Ta'ala. Dan itu juga apa yang lahir daripada kita pun daripada Allah Ta'ala juga, hasil kejadian Allah Ta'ala. Jadi bapa ada 3. Itulah 3 ilmu yang paling tinggi. Ilmu tentang zat Allah, ilmu tentang sifat Allah, ilmu tentang af'alullah. Jadi mungkin kita tanya, di mana ilmu tentang nama-nama Allah? Jadi kata para ulama, nama-nama Allah ini dia tak lari daripada 3 ni lah. Ada nama yang menunjuk kepada zat Allah, ada nama yang menunjuk kepada sifat Allah, dan ada nama yang menunjuk kepada perbuatan Allah. Sebagai contohnya Ar-Razzaq. Nama Allah Ar-Razzaq, Tuhan yang Maha memberi rezeki. Itu merujuk kepada perbuatan Allah memberi rezeki. Ada nama yang merujuk kepada sifat. Contoh macam Al-Qadir, yang Maha berkuasa, merujuk kepada sifat Allah, kudrah. Jadi nama-nama Allah Ta'ala ini maknanya merangkumi 3 ilmu ni lah. Zat Allah, sifat Allah, dan juga af'alullah. Itu 3. 1, 2, 3. Kemudian termasuk ilmu dalam tabaqatul ulia juga adalah ilmu tentang ma'rifatul al-ma'ad atau ma'rifatul yaumul akhir. Makrifat tentang hari akhirat. Itu nombor 4. Yang ranking yang keempat. Setelah mengenal Allah, kita mengenal hari di mana kita akan menghadap Allah Ta'ala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut akan saat maqama rabbih, dia akan berdiri di hadapan Allah. Jannatan, dia akan dikurniakan syurga, 2 taman dalam syurga. Jadi sebab itu dinamakan hari itu dengan yaumul qiyamah, hari akhirat, dengan hari yaumul qiyamah. Al-qiyamah ada 2 makna. Al-qiyamah daripada perkataan qama, berdiri. Hari berdiri dia panggil. Yang pertama merujuk kepada hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah. Jadi merujuk tadi maqam rabbih. Waliman khafa maqam rabbih. Mana qama, mana saat dia akan berdiri di hadapan Tuhannya, maqam rabbih. Walaupun di sana ada juga ulama mentafsirkan orang yang takut akan kedudukan Tuhan, maqam dengan makna martabat, kedudukan. Tapi ada juga ulama mentafsirkan maqam rabbih, iaitu pada saat dia akan berdiri di hadapan Allah, iaitu hari akhirat. Semua manusia akan dibawa menghadap Allah. Itu ilmu yang keempat. Ilmu yang keempat. Jadi sebab itu kita perhati, selain daripada ayat-ayat tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang cukup banyak dalam Quran, mungkin yang kedua banyak dalam Quran ialah ayat-ayat tentang akhirat. Dan bahkan surah-surah dalam Quran pun banyak diberikan bersempena dengan akhirat. Al-Waqi'ah, Az-Zalzalah, Al-Qiyamah, At-Taghabun, itu semua, Al-Haqqah, semua itu nama-nama surah yang mana merujuk kepada akhirat. Kemudian ilmu yang kelima dan yang keenam, yang kelima dan keenam, pecahan, iaitu ma'rifatu as-sirat, ni panggil. Ma'rifah, mengenal jalan untuk mencapai keredaan Allah. Ma'rifatu as-siratal mustaqim. Dan dia bagi 2 pula. As-sirat ini iaitu dia panggil untuk
melalui jalan, kita melalui jalan untuk mencapai keridhaan Allah ini ialah dengan tazkiyatun nafs, dengan penyucian jiwa dipanggil. Jadi penyucian jiwa ini dilakukan dengan dua. Yang pertama at-takhliyah, maknanya kita kena buang daripada jiwa kita ini perkara-perkara yang mengotorkan jiwa, syirik, kufur, dan juga kemudian kita menghiasi dengan perkara-perkara yang boleh membersihkan jiwa kita, yaitu iman, tauhid, ibadah, ikhlas. Jadi ma'rifatu as-sirat, mengenal jalan kepada Allah ini merangkumi dua ilmu. Yang pertama disebut dengan ilmu al-muhlikat, ilmu yang maknanya perkara-perkara, mengetahui perkara-perkara yang boleh membinasakan jiwa kita, yang mesti kita buang. Dan yang keduanya adalah ilmu al-munjiat, ilmu berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita. Sebalik pada muhlikat tadilah, dia panggil ilmu as-sirat. Jadi berapa dah tuan sekalian? Nak 5 dan 6. Jadi kalau kita nak senarai balik, ilmu tentang zat Allah, ilmu tentang sifat Allah, ilmu tentang af'alullah, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang perkara-perkara yang mesti dibersihkan daripada jiwa. Yang kelima, yang keenam, ilmu tentang perkara-perkara yang boleh menghiasi jiwa kita. Karena bila kita menghadap Allah Ta'ala nanti dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti merupakan hari yang tidak akan berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Jadi itulah perjalanan kita. Sehingga kan Nabi Muhammad SAW sendiri pun pada ketika nak Isra' dan Mi'raj, peristiwa yang mula-mula sekali bukan naik burak, bukan berjalan ke Palestin, tidak. Peristiwa yang mula-mula sekali adalah pembersihan hati, pembedahan. Malaikat Jibril bawa Nabi ke telaga Zam-Zam, dibedah dada Nabi, kemudian dikeluarkan hati, dibedah hati, dibuang, dipanggil, dan dimasukkanlah hati itu iman dan juga hikmah. Jadi menunjukkan bahawa hatta Rasulullah sendiri mungkin dalam bentuk simbolik lah, kita kata nak bagi tahu kita, sebab Rasulullah yang hati dia bersih, tapi nak habaq kat kita sebagai umat dia dalam perjalanan menuju Allah. Kalau kamu nak Allah Ta'ala terima kamu, mesti dengan hati yang bersih. Dan Allah Ta'ala sendiri bersebut dalam surah Asy-Syu'ara tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti tidak akan berguna lagi harta anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi sudah tentu kita nak kena tahu apa yang kita nak kena buang daripada hati dan apa yang kita nak kena masuk ke dalam hati. Kena buang syirik, ganti dengan tauhid. Buang kufur, ganti dengan iman. Buang riak, ganti dengan ikhlas. Buang takabur, ganti dengan tawaduk. Jadi begitulah dipanggil as-sirat. Jadi jalan hidup kita ini, itulah prosesnya. Proses bersih hati, jaga hati. Dah bersih hati ni, dah buang dah elok dah, tiba-tiba tak jaga pula, masuklah pula dipanggil benda-benda kekotoran hati itu. Jadi sebab itu sembahyang, puasa, zakat, haji, ibadat, semua itu ada serampang dua mata. Yang pertama untuk bekalan pahala kita, yang kedua untuk pembersihan jiwa. Sebab itu tidak ada ibadat yang disuruh oleh Islam melainkan di sana ada dipanggil kafarah. Nabi SAW pernah bertanya sahabat-sahabat, bagaimana jika salah seorang daripada kamu di hadapan rumahnya lalu sebatang sungai dan dia mandi daripada sungai itu 5 kali sehari semalam, apakah pada tubuhnya masih ada daki dan juga kekotoran? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, ya Rasulullah, pasti tak akan ada lagi sebarang daki dan kekotoran, sebab dia mandi 5 kali sehari. Lalu Nabi SAW berkata, demikianlah perumpamaan orang yang mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Mana dia bersihkan jiwa dia.
Itu ilmu yang baba nusilan. Kalau kita nak guna istilah lah, istilah nak senang. Kerana alim ulama dulu dia suka sebut istilah. Kita ingat istilah, mana kita ingat dah. Senang kita ingat. Ilmu tentang zat, zatullah, sifatullah, af'alullah, yaumul ma'ad. Yaumul ma'ad, hari akhirat. Kemudian ilmu tentang al-muhlikat. Yang keempat, yang kelima, ilmu tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan hati. Kemudian ilmu al-munjiat, yang keenam, ilmu tentang perkara-perkara yang boleh menjaga hati, menjaga jiwa kita, menjaga hati kita, menjaga jiwa kita. Itu 6. Yang ketujuh, kemudian masuk dalam ilmu at-tabaqatus sufla, ilmu tabaqah yang bawah. Tadi ilmu tabaqah yang tinggi ada 6 ilmu. Sekarang ni masuk ilmu at-tabaqatus sufla, ilmu pelengkap. Kalau ada masa, kalau boleh ada kerajinan, peluaskan lagi untuk mengaji ilmu-ilmu ini. Tapi kalau tak ada masa, tumpu pada yang 6 tadilah. Tumpu pada yang 6 tadi. Iaitu ilmu yang ketujuh, iaitu ilmu tentang ahwal awliya. Ilmu tentang hal ehwal orang yang dikasihi oleh Allah. Ilmu kisah lah tuan-tuan sekalian. Ilmu tentang kisah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ini juga banyak diceritakan oleh Allah dalam Quran. Itu yang ketujuh. Ilmu yang ke-8, ahwal al-a'da, ilmu tentang hal ehwal musuh Allah. Kisah-kisah tentang dipanggil orang yang menentang agama Allah. Dalam Quran pun banyak juga ini. Ilmu tentang Firaun, ilmu tentang Namrud, ilmu apa lagi dan selian, ilmu tentang kaum-kaum yang dibinasa oleh Allah dulu. Itu yang keberapa? Yang ke-8. Yang ke-9, ilmu tentang mahajatil kufar wa mujadaltuhum, ilmu macam mana berhujah dengan orang kafir dan juga musuh-musuh Allah. Kalau dalam bahasa kita ini telah ulama dulu mereka melakarkan ilmu untuk berhadapan dengan Mu'tazilah, dengan Jabariyah, dengan Syiah, disebut ilmu kalam, ilmu perdebatan, ilmu kalam. Karena Allah Ta'ala sendiri mengajar dalam Quran bagaimana nak berhujah, berhujah dengan tapi ini bukan ilmu yang menjadi keutamaan semua orang, tidak. Ini ilmu perlu dipelajari oleh alim ulama. Alim ulama dia kena mengajilah. Tidak nanti siapa yang nak mengambil peranan fardu kifayah untuk berdepan dengan orang yang dia suka mengelirukan orang lain. Tapi ilmu ni ilmu yang ke-9. Dan ilmu yang ke-10 ialah ma'rifatul hududul ahkam. Mengetahui ilmu tentang hukum hakam, ilmu fiqh. Ilmu tentang hukum hakam. Dalam Quran ada 500 ayat saja. Tak lebih 500 ayat ilmu tentang hukum hakam, fiqh, nikah kahwin dan sebagainya. Jadi ilmu tentang sembahyang tu pun tuan-tuan sekalian, dia ada 2 kategori. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Kategori yang pertama tadi masuk yang 5 dan 6. Atau yang ke-6 tadi, ilmu yang menyelamatkan. Di situ pun ada sebahagian. Dan ada ilmu hukum hakam sembahyang. Fiqh dia panggil, masuk yang ujung sekali. Tapi orang kita dia suka mengaji hak ujung, sebab dia suka bertengkar. Sebab tu orang hari ni dia tahu banyak hukum hakam fiqh, tapi sembahyang tak tahu mana pun. Khusyuk dan sembahyang pun dia tak ambil kira. Tapi kalau ajak mai nak bersembang pasal hukum hakam sembahyang, dia maulah. Nanti Imam Ghazali akan jelaskan. Jadi 8 yang pertama, 1 hingga 8 adalah suratul Fatihah. Ada dalam surah Al-Fatihah. Tapi 2 yang ujung tak ada dalam Fatihah. Ilmu bagaimana nak berhujah dengan orang kafir dan juga penentang Islam tak ada dalam surah Al-Fatihah. Ilmu fiqh pun tak ada dalam Fatihah. Tapi 8 yang pertama, makrif, mengenal Allah, mengenal sifat Allah, mengenal perbuatan Allah, ilmu tentang jalan menuju Allah, iaitu perlu bebas kita daripada syirik, bebas kita daripada dipanggil kekufuran, ada dalam surah Fatihah. Dan bersama kita mesti menghiaskan jiwa kita dengan tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada dalam surah Fatihah.
ilmu tentang hal ehwal kekasih Allah, iaitu sir alladzina an'amta alaihim, yang orang-orang dilimpahi nikmat oleh Allah. Dan juga ilmu tentang orang-orang yang menjadi musuh Allah, iaitu al-maghdubi alaihim waladdallin pun ada dalam Fatihah. Tapi macam mana nak berdebat dengan musuh Allah, itu tak ada dalam Fatihah. Tapi ada dalam Al-Baqarah, ada dalam Ali Imran dan sebagainya. Dan juga ilmu tentang fiqh, hukum hakam, menjawab masalah-masalah kekeliruan fiqh pun tidak ada dalam suratul Fatihah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu 10. Jadi senang lepas ni. Dalam hidup kita ini ada 8. Kena tuan-tuan kena ikut ranking tadilah. Kalau tidak, kita ni tuan-tuan sekalian banyak menghabiskan masa rupa-rupanya dalam perkara-perkara yang tak begitu penting bagi kita. Dia penting bagi ulama saja. Ada ahli ulama sendiri pun, dia sepatutnya dia tak boleh sibukkan orang awam dengan yang kurang penting tu. Sehingga orang awam pun lahir orang yang suka agama, tapi suka mahajatun, suka aspek dipanggil perdebatan dan pertengkaran, tapi tak minat aspek penyucian jiwa, aspek dipanggil sulukiah dia panggil. Hatta dia ni terlibat juga dengan orang tasawuf. Sebab tu alim ulama bahagi tasawuf dua. Satu tasawuf falsafi dan satu lagi tasawuf suluki. Imam Ghazali ni, sebab itu orang tak suka tasawuf Imam Ghazali. Tasawuf Imam Ghazali ni orang tak suka. Sebab dia payah. Nak kena banyak semayang, sembang banyak pun tak boleh. Nak berasa diri kemas pun tak boleh. Tasawuf suluki ni, kalau tuan-tuan parti Ihya Ulumuddin, memang susah. Memang sukar. Dia nak kena kita mujahadah banyak. Nak kena bangun malam, nak kena banyak baca Quran, nak kena banyak tafakur, dan banyak muhasabah. Jadi sebab itu orang ini dia suka tasawuf, satu lagi falsafi. Tasawuf falsafah. Cerita pasal alam nu, hakikat, makrifat. Tasawuf dia panggil Ibnu Arabi, tasawuf Ar-Rumi. Tasawuf begitulah, bukan kita nak tomah, jangan tuan-tuan silap faham pula. Jadi kita cerita begitu. Hatta orang tasawuf falsafi pun, kalau tuan-tuan tengok kehidupan dia, walaupun dia banyak menulis tentang falsafah itu ini, tapi dia ibadat pun hebat. Tapi kita tu ambil hak yang falsafah saja. Hak dia ibadat dia tak ambil pun. Suka sembang-sembang benda pelik-pelik. Dia sembang benda-benda pelik-pelik pun bukan dia sembang orang awam. Dalam tulisan-tulisan dia cuba mengungkapkan rahsia alam ini berdasarkan kepada apa yang dia lihat dari sudut dia panggil dari falsafah ketuhanan, dan juga dari sudut kita kata orang kata apa, ilmu yang Allah Taala campak, ilham dia panggil, ilham yang ada dalam hati dia. Sebab itu Imam Ghazali, bagi dia ilmu mukasyafah yang cuba diungkapkan oleh tasawuf falsafi itu tak seharusnya ditulis. Sebab dia mukasyafah ni, dia ilham yang Allah Ta'ala bagi untuk seseorang itu. Jadi yang perlu tulis ni adalah ilmu muamalah, kata dia. Ilmu yang mana? Ilmu syariat lah. Ilmu sepatutnya kita buat apa? Mengenal Allah. Kemudian kita melalui jalan untuk sampai kepada Allah, iaitu dengan semayang, puasa, zakat, haji, bacaan Quran, dengan bersihkan diri daripada syirik, kufur, riak, ujub, sum'ah, takbur, hasad dan sebagainya. Itulah 40 bab dalam Ihya Ulumuddin. Yang 40 bab dalam Ihya Ulumuddin dipanggil ilmu muamalah. Dan dipanggil bila kita dah melaksanakan semua ilmu muamalah ini, bukan muamalah dalam pengertian orang hari ini. Orang hari ini kalau sebut muamalah ini jual beli dan sebagainya. Tapi ilmu muamalah mengikut bahasa Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, iaitu ilmu syariat itu sendiri. Ilmu bagaimana manusia nak mencapai ketakwaan di sisi Allah Taala. Ilmu takwa itu dipanggil ilmu muamalah. Atas pada ilmu muamalah dia panggil ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah ni adalah Allah Taala saja yang boleh bagi dekat kita. Bila kita rajin semayang, jaga, Allah Taala redha dengan kita, maka Allah Taala akan bimbing kita. Allah Ta'ala akan tunjuk jalan kepada kita. Dan Allah Ta'ala akan buka, dia panggil,
Allah Ta'ala akan buka sebagian dalam Quran ni ada 3 martabat ilmu, ada 3 martabat keyakinan. 2 martabat Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Takasur dan 1 dalam di hujung surah Al-Waqi'ah. Yang pertama ilmu al-yaqin, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Takasur ilmu al-yaqin, lepas tu ainal yaqin, dan yang ketiganya haqqal yaqin, keyakinan yang hak dia panggil. Ya, bila manusia masuk dalam syurga nanti. Hari ini syurga ni kita hanya tahu dari segi ilmu. Ilmu al-yaqin. Keyakinan kita tentang syurga hanya ilmu sajalah. Kita pun belum tengok syurga lagi. Kita pun belum masuk syurga lagi. Tapi kita dah tahu dah apa yang ada dalam syurga. Dengan pengetahuan yang sangat meyakinkan. Kerana yang bagi tahu pada kita ni Allah Ta'ala sendiri melalui Rasulnya. Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala utuskan Rasul. Allah Ta'ala bagi ke Rasul itu wahyu, iaitu kitabullah, Quran. Dalam Quran itu penuh ayat tentang syurga. Jadi kita pun dapat ilmu yang meyakinkan tentang syurga. Tapi kita belum tengok syurga. Sampai masa nanti syurga akan berada di depan kita. Maka pada ketika itu kita akan mencapai ainal yaqin. Keyakinan berdasarkan penglihatan mata sendiri tentang syurga. Kerana syurga sudah berada di depan kita. Dan kemudian apabila kita dibawa masuk dalam syurga, maka kita merasai sendiri betapa seronoknya syurga. Itu dia panggil haqqal yaqin. Orang kafir pun sama. Hari ini orang nak beritahu dia tentang ilmu tentang neraka, dia tak percaya. Dia tak percaya, tapi kita percaya. Tapi di akhirat nanti dia akan berdiri sendiri di hadapan neraka. La tarawunnal jahim, kata Allah. Kamu akan melihat sendiri neraka. Itu dia panggil ainal yaqin. Pandangan mata dia sendiri. Kemudian dia akan dibawa masuk dalam neraka. Maka dia akan rasa sendiri neraka itu. Jadi begitulah tuan-tuan dan sekalian. Kita ini ilmu tentang Allah, ilmu al-yaqin, keyakinan kita tentang Allah. Dibagi tahu oleh Rasul. Tuhan yang menciptakan kamu adalah Allah, namanya adalah Allah. Kemudian Allah Ta'ala suruh kita tengok sendiri supaya kita ni bukan saja menimba ilmu daripada orang lain tentang Allah. Kamu tengok sendiri, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat pada unta bagaimana diciptakan oleh Allah? Makna dengan pandangan mata sendiri kita dapat mencapai keyakinan tentang Allah, kewujudan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah. Dan Allah Ta'ala suruh kita rasa sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala ajar kita sembahyang. Bila kita salat, tuan-tuan dan sekalian, orang yang salat dia boleh merasai bagaimana kehadiran Allah dalam diri dia. Orang tak salat tak boleh rasa. Dan di akhirat nanti kemuncak kita haqqal yaqin, keyakinan yang hak yang kita akan rasai sendiri apabila kita diberi peluang oleh Allah untuk melihat dia. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhiratun. Wajah-wajah ahli syurga pada hari itu berseri-seri, ceria gembira. Kenapa berseri-seri, ceria gembira? Ila rabbiha nadhiratun. Karena wajah-wajah itu sedang memandang kepada Tuhan. Itu tuan-tuan sekalian, semuanya begitu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan diungkapkan Imam Al-Ghazali rahimah dalam kitab-kitab dia. Itu kelebihan dia panggil kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Yang Allah Ta'ala tak bagi ke orang lain, Allah Ta'ala bagi dekat dia. Dia menguasai semua disiplin. Ada orang tak membaca kitab dia sebab mendakwa, kata Imam Al-Ghazali ini, kitab-kitab dia itu banyak hadis-hadis yang palsu, hadis yang yang dhaif, yang lemah. Itu kita akuilah, tuan-tuan sekalian, sebab muhaddisin sendiri sebut, Imam Nawawi sendiri sebut. Tapi manusia begitulah. Allah Ta'ala tidak mendaki ada mana-mana manusia yang sempurna melebihi daripada Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama pun ada yang menapis. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, setiap satu hadis itu telah disemak oleh Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi. Di bawah tu. Jadi tak ada sebab kita tak baca. Dan tak ada sebab orang yang baca kitab Ihya Ulumuddin dia nak abaikan pula takhrij Imam Zainuddin Al-Iraqi. Sebab itu kalau dia baca kitab Ihya Ulumuddin, kemudian Imam Zainuddin Al-Iraqi telah sebut dah hadis itu adalah hadis yang la aslalahu, yang tidak ada sandaran, tiba-tiba dia senyap, maka orang tu dia tak amanah. Kalau tak tahu tak apa,
Sebab itu disiplin dia panggil. Disiplin apabila kita ni nak berinteraksi dengan kitab para alim ulama. Macam kita hari inilah bila sakit, tuan-tuan tak pergi tanya lawyer. Orang tanya sakit nak pergi mana? Tak pernah orang kata kamu siapa demam. Tu nak pergi mana tu? Nak pergi jumpa lawyer. Orang kata kau ni pening. Dia sakit nak pergi jumpa lawyer. Dia sakit jumpa siapa? Sakit saya nak pergi klinik lah. Nak pergi doktor. Baru cerdik. Tapi kalau saya ni ada masalah sikit, ada orang ni dia dakwa tanah tu tanah saya rasa saya nak kena pergi tuntut balik. Nak pergi jumpa siapa tu? Saya nak pergi jumpa doktor. Kawan tu pun pening juga. Tapi kalau dia kata saya nak pergi jumpa lawyer, saya nak suruh dia tahankan saya supaya saya dapat balik tanah saya. Itu betul lah. Jadi ilmu Islam pun sama juga. Bila nak tahu darjat hadis, kena tanya ahli hadis. Kalau nak tahu, nak faham hadis, kena tanya ahli fiqh. Ahli fiqh ni ada usul dia. Sebab itu kita jumpa dalam ulasan-ulasan ahli hadis. Ulang-ulang fiqh dia kata apa? Hadis ini sahih, tetapi ghairu ma'mulun bih, tapi tidak diamalkan. Kita pun pening, dah sahih pasal apa tak boleh amal. Lalu dia kata kana mansukhun, hadis ini adalah mansukh. Contohnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita hadis menyebutkan bahawa kami atau kemaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun makna hadisnya, para sahabat ada yang menceritakan Nabi semayang duduk dan kami turut duduk. Walaupun kami sihat, kami turut duduk bersama dengan Nabi. Jadi kalau nak kira hadis ni, tuan-tuan, bila imam duduk, kita semua pun kena semayang duduk. Tapi ulama kata, ya hadis itu sahih, tapi tidak diamalkan. Sebab apa tak diamalkan? Hadis itu mansukh. Dimansukhkan hadis lain yang menceritakan bahawa ketika Nabi semayang duduk, kami semua berdiri. Sebab kami sihat, Nabi sakit. Kalau tuan-tuan terima hadis yang pertama tadi, imam semayang duduk, semua makmum kena duduk. Sebab apa? Ini hadis Nabi sebut begini. Hadis Nabi cerita sendiri, sahabat-sahabat Nabi semayang duduk, mereka semua pakat duduk. Kata ulama, ya hadis sahih, tapi tak boleh diamalkan hadis itu. Sebab mansukhun. Hadis itu telah dimansukhkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi dalam bab hal ehwal kejiwaan, hal ehwal hati, itu kena tanya ulama-ulama yang mahir dalam masalah yang berkait dengan, dipanggil dengan hati. Ulama dipanggil ulama tasawuf ataupun ulama tazkiyah. Ulama tazkiyah. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Fatihah kita sebut ada 8 tadi. Jadi kita nak sebut secara umum lah. Dah kita dah sebut dah. Tadi 8 di mana bagaimana Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam surah Al-Fatihah ada 8 ilmu. Surah Al-Fatihah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dah sebut tadi bahawa nama-nama Allah Ta'ala ini ada 3 cabang. Nama-nama Allah ni banyaklah. Dalam satu hadis menyebutkan Allah ni ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Sesiapa yang menghitungnya, dia akan masuk syurga. Dan nama-nama Allah Ta'ala ini ada nama yang mana merujuk pada zat Allah, iaitu nama Allah itu sendiri. Bila sebut Allah, tuan-tuan sekalian, bila orang tanya kita, Allah tu siapa Allah Ta'ala itu? Maka alim ulama kita mentakrifkan Allah hasil daripada, maka menyimpulkan daripada sekian banyak ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi itu, maka pun menyebutkan Allah, kata mereka, ialah alamun, satu nama khas. Alamun ala az-zat, ke atas satu zat, nama yang merujuk kepada satu zat, panggil wajibatul wujud, yang mesti ada. Hak lain tu boleh ada, boleh tak ada, macam kita lah. Boleh ada, boleh tak ada. Orang tak heran pun bila orang kata si fulan lahir.
Oh, lahir. Bila dia lahir? Orang tanya tu. Bila dia lahir? Kemudian orang tanya pula, si fulan bin fulan meninggal, mati. Orang tanya, oh, bila meninggal? Orang tak pernah heran, orang tak kata, oh, boleh lahir dia, no? Orang tak heran, oh, dia boleh mati, no? Sebab tak mesti ada. Boleh ada, boleh tak ada. Tapi kalau zat Allah Ta'ala, ya, bila orang kata Allah Ta'ala ni tak ada, kalau Allah Ta'ala Tuhan tak ada, macam mana boleh ada alam ini? Ya, ataupun orang kata Allah Ta'ala mati, pelik. Sebab itu wajibatul wujud, wajib mesti. Satu zat yang mana dialah satunya, yang mana akal tak boleh terima kalau dikatakan dia tidak ada. Dipanggil wajibatul wujud. Itu tuan-tuan mengajilah dalam ilmu kalam, ilmu sifat 20 ada dia kategorikan. Kewujudan ini ada yang bersifat wajib, mesti, ada yang bersifat mustahil, tak boleh ada. Tuhan ada anak. Oh, mustahil Tuhan ada anak. Kalau dia ada anak, dia bukan Tuhan. Dan ada dia panggil mumkinul wujud atau jaizatul wujud dia panggil. Mana boleh ada, boleh tak ada, biasa saja. Mana makhluk lah. Jadi yang wajib ada, yang mesti, yang akal tak boleh terima kalau dikatakan tidak ada, ya, iaitu satu saja, Allah Ta'ala. Itu dipanggil Allah Ta'ala. Itu ialah satu nama yang merujuk kepada, nama Allah yang merujuk pada zat dia. Kemudian diikuti dengan Ar-Rahmanur Rahim. Nama Allah Ta'ala juga yang merujuk pada zat Allah dan juga sifat Allah. Dia sifat rahmat Allah Ta'ala. Ini dua dah tentang bahasa Suratul Fatihah. Ada ilmu tentang zat Allah, iaitu Allah itu sendiri yang merujuk pada zat. Dia panggil satu zat yang menciptakan alam ini. Kalau Syekh Muhammad Al-Ghazali tentang bahasa dia menyimpulkan nama Allah itu dengan satu ungkapan yang merangkumi Quran itu sendiri. Syekh Muhammad Al-Ghazali ini ulama yang kemudian, yang baru, meninggal tahun 80, tahun 97, 98. Dalam kitabnya Aqidatul Muslim, dia menyebutkan Allah ni, dia kata alamun ala zatil muqaddasah, satu nama khas yang merujuk kepada satu zat yang maha suci, al-muqaddasah, yang kita selalu sebut subhanallah, subhanallah, mana maha suci daripada segala sifat kekurangan. Sebut Allah Ta'ala saja, benda yang sejenis bangsa kurang tak ada langsung. Allati nu'minu biha, yang mana dengan zat inilah kita beriman, kata dia. Allati nu'minu biha wa na'malu laha, dan kita beramal untuk dia. Kita beriman dengan dia, dan segala amalan kita, sembahyang, puasa, zakat, dah untuk zat inilah. Wa na'rifu anna min hayatana, yang mana kita mengetahui bahawa hidup kita daripada dia. Wa ilaiha masiruna, dan kepada dialah kita sedang kembali. Itu Syekh Al-Ghazali. Sebab itu selain daripada Imam Al-Ghazali, salah satu tokoh yang kemudian yang kitab-kitab dia, kalau tuan-tuan boleh baca-baca lah. Dia salah satu tokoh yang dia tak suka tulis benda yang semata-mata nak tulis. Sebab itu dia kata dia bila menulis, dia hanya akan ada pen dan kertas saja. Dia akan tulis apa yang dia rasa orang Islam kena tahu. Dia tak mau rujuk-rujuk lah. Teori-teori kah, benda-benda yang kalau dia tulis menyebabkan orang sibuk dengan benda tak perlu, dia tak mau tulis. Itu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Sebab tu buku-buku dia kalau tuan-tuan baca, memang pada khidmat dia, pada pandangan dia, itulah ilmu yang kita kena tahu. Ilmu yang kita kena tulis. Kalau ilmu tauhid, ilmu kalam ke ilmu apakah, dia hanya tulis benda yang kita nak tahu saja, perlu tahu saja. Jadi falsafah pun dia tak suka sibuk dengan menyibukkan kita dengan falsafah. Dia ada tulis aqidatul mukmin, aqidah mukmin. Dan ada satu tulis ilmu tentang ilmu jiwa tu, ilmu jalan, ilmu at-tariq yang dia sebut tadi. Ada satu kitab dia panggil Al-Janib Al-Atifi. Aspek dia panggil kelembutan jiwa dia panggil. Dia hurailah macam mana nak jadikan jiwa kita ni jiwa yang halus, jiwa yang lembut. Kerana sinonim dengan hati yang lembut ni lah hati yang boleh diterjah oleh nur, oleh hidayah Allah Ta'ala. Fawailun lil qasiyati qulubuhum an zikrillah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kebinasaanlah bagi hati-hati yang keras. Hati-hati yang keras. Di mana hati yang keras ni, iaitu hati yang tidak ingat Allah. Kebinasaanlah.
Hati-hati yang sebegitu kata Allah dalam Quran Karim. Jadi Ar-Rahman Rahim itu ilmu tentang sifat Allah. Malik Yaumiddin pun ilmu tentang sifat Allah juga, menguasai dia panggil. Yang sifat Allah menguasai. Kemudian tuan-tuan sekalian, Allah Taala sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam, al-alam, alam ialah af'alullah, perbuatan Allah. Alam ini tuan-tuan sekalian, matahari, bintang, apa yang berlaku di alam ini, turun hujan, turun rezeki, ada ketikanya Allah Ta'ala mentakdirkan manusia ni papa kedana, rezeki tak turun, itu semua afa'alullah. Penuh apa yang berlaku, kejadian, peristiwa di alam ini tuan-tuan sekalian, semuanya afa'alullah. Semua adalah kejadian Allah, ciptaan Allah yang terhasil daripada iradah Allah dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Fatihah menyebutkan Rabbil Alamin. Al-Alamin, dialah yang mencipta alam ini. Al-Alamin adalah af'alullah. Kemudian dalam surah Al-Fatihah menyebutkan Yaumiddin. Ya, dia yang memiliki hari pembalasan. Itu merujuk kepada ilmu tentang hari akhirat. Al-Ma'ad. Kemudian tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menyebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu ilmu tentang sekalian, ilmu yang kelima, yang keenam, iaitu ilmu tentang jalan dia panggil. Ya, ilmu jalan untuk menuju kepada Allah, kita mesti bersihkan diri kita daripada syirik. Ya, dan sebaliknya kita mentauhidkan Allah Ta'ala saja, beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak beribadah kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita akan bertemu, Allah Taala mentafsirkan kepada kita, bila kita minta kepada Allah, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, maka Allah Taala mentafsirkan jalan lurus itu ialah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang dilimpahi nikmat oleh Allah. Ya, dalam surah An-Nisa Allah Taala mentafsirkan, memperincikan orang-orang dilimpahi nikmat oleh Allah, iaitulah yang terdiri daripada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Maka itulah ilmu tentang ahwal al-awliya, ilmu tentang hal ehwal orang-orang dikasihi oleh Allah, kisah-kisah ya, para kekasih Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yang dimarahi oleh Allah, dan tidak pula jalan orang sesat. Maka itu ilmu tentang ahwal a'da'illah, ilmu tentang musuh-musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah? Itu orang yang Allah Ta'ala marah dan orang yang Allah Ta'ala sesatkan dia. Jadi 8 ilmu dalam surah Al-Fatihah. Ilmu tentang zat Allah, iaitu kita dipahami daripada kalimah Allah itu sendiri, merujuk pada zat. Zat yang maha suci. Ilmu tentang sifat-sifat Allah. Dalam surah ini ada 4 sifat Allah Ta'ala yang lahir daripada nama Allah, iaitu sifat rahmah ada 3, sifat rahmah, sifat al-mulk, dan juga sifat rububiyah dia panggil. Sifat rububiyah dia panggil. Kemudian ilmu tentang dia panggil al-ma'ad, Yaumiddin, hari pembalasan, ilmu tentang akhirat. Jadi Al-Fatihah, surah Al-Fatihah juga memperingatkan kita, hendaklah kamu ketahui juga tentang hari akhirat. Kena ilmu tentang jalan menuju Allah, merangkumi kamu kena bersihkan jiwa kamu, dan kamu kena sucikan jiwa kamu dengan tauhid dan juga dengan ibadah kepada Allah. Bersihkan jiwa kamu daripada syirik, daripada kekufuran, dan sebaliknya kamu kena sucikan, hiasi jiwa kamu dengan tauhid kepada Allah dan juga dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kamu kena tahu di sana ada orang-orang yang dilimpahi nikmat oleh Allah, iaitu kekasih-kekasih Allah. Allazina an'amta alaihim, diberi nikmat oleh Allah, iaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan juga ilmu yang ke-8, ilmu tentang musuh-musuh Allah, iaitu orang dimurkai oleh Allah, dan juga orang-orang yang yang sesat. 8 semua. Dan 2 lagi tentang tak kurang penting juga, walaupun tidak ada surah Al-Fatihah menurut Imam Ghazali, tapi kena mengaji juga sebab sedikit, iaitu ilmu
mahajatul kufar wa mujalatuhum, ilmu macam mana nak tolak hujah-hujah golongan-golongan sesat. Dan yang ke-8, yang ke-10, ilmu fiqh. Ilmu bila berlaku masalah-masalah dalam fiqh lah, tuan-tuan sekalian, halal haram dan sebagainya. Nah, maka kena tahu juga itu ilmu fiqh. Jadi tuan-tuan dan puan rahmatullahi Allah Taala sekalian, begitulah kuliah kita pada malam ini. Kita mengambil sedikit masa untuk kita melihat secara khulasah ataupun secara intipati daripada satu kitab Imam Al-Ghazali, iaitu Jawahirul Quran wa Duraruhu. Jawahir Quran dan juga Duraruhu. Di mukadimah Imam Al-Ghazali cerita 10 tadilah. Kemudian pasal yang kedua, pasal yang ketiga, dia bawa ayat-ayat Jawahir dulu. Panjang tuan-tuan sekalian, iaitu ayat-ayat mengenal Allah. Kemudian diikuti dengan ayat durar, ayat permata, iaitu ayat-ayat yang menunjuki kepada kita jalan menuju Allah. Dua grup dia bawa pula ayat, dia panggil ayat Jawahir, ayat durar. Ini kitab Jawahir Quran wa Duraruhu ini kita baca tuan-tuan sekalian di Surau Taman Jali 2 tahun lebih lah, tak habis-habis lagi. Bau Jawahir, tapi dah hujung dah. Jawahir Quran dulu, habis Jawahir tu masuk durar, ayat permata. Sekarang ni bau masih ayat-ayat mengenal Allah, mengenal zat Allah, mengenal sifat Allah, dan juga mengenal af'alullah. Baru duduk situ. Selepas ni akan masuk ayat durar, ayat permata, ayat mutiara. Ayat mutiara iaitu ayat yang membimbing kita untuk melalui jalan, melalui dia panggil as-suluk ilallah, jalan menuju kepada Allah SWT. Ayat-ayat yang menceritakan tentang sembahyang, tentang puasa, tentang takwa, itu. Tentang dia panggil hati, itu dia panggil ayat-ayat, dia panggil durar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.